Previously, we have discussed the division of organisms into domain bacteria as well as domain archaea. So both of these domains belong to the same groups of organisms, iaitu prokaryotes. So next, kita akan proceed untuk discuss another domain, the third domain, which is the largest out of the three domains, iaitu domain eukarya. So eukarya is one of the domains yang akan contain the four main kingdom. So dalam linear system sebelum ni kita ada belajar pasal kingdom kan. So untuk bakteria dan archaea, dua domain tersebut tak ada division in terms of kingdom, tapi eukarya yang ada. So in domain eukarya akan ada 4 main kingdom, iaitu kita ada protista, kita ada kingdom fungi, kingdom plantae dan juga kingdom animalia. So 4 major kingdom ni semua berada di dalam domain eukarya. First, kita tengok dulu apakah yang diklasifikasikan sebagai domain eukarya. So ada a few main characteristic untuk organism tersebut masuk dalam domain eukarya. Organism tersebut can be either unicellular ataupun multicellular. Kalau domain archaea dan juga bakteria sebelum ni, mereka hanya unicellular sahaja. And then domain eukarya, organism dalam domain eukarya mesti mempunyai true nucleus, maksudnya nucleus dia enclosed by nuclear membrane. And then secondly, mesti ada membrane bound organelles such as mitochondrion ataupun Golgi body. Kat sini kita nampak organisms that belongs to domain eukarya mempunyai sifat-sifat yang sama dengan sebelum ni awak belajar, iaitu eukaryotes ataupun eukaryotic cell. Seterusnya kita akan tengok characteristic of organisms that is characterized into kingdom protista. So the first kingdom yang kita akan belajar untuk domain eukarya adalah kingdom protista. So state the unique characteristic of protista. So firstly, mesti eukaryotes ataupun eukaryotic cell. Second, mostly unicellular, and there will be some organism in protista yang multicellular. Next, photoautotroph maksudnya organism tersebut boleh buat makanan sendiri ataupun make their own food ataupun make their own nutrient by using energy from the sunlight. Sebab tu dia photo, auto tu buat sendiri, troph tu feeding lah, makan. So some are also heterotroph. Heterotroph maksudnya dia kena feed on other organism to gain the energy. Lastly is some are also mixotroph. So mix maksudnya dia ada dua-dua. So it can be both photo ataupun heterotroph. So itu adalah mixotroph. So ada 3 feeding mode ataupun mechanism to gain nutrient untuk protista. Next, in terms of reproduction, so some are asexual reproduction and there are also others yang boleh buat asexual and sexual reproduction. Maksudnya dua-dua. The fifth character is some are motile, can move on their own. So motility tu sama ada by using flagella ataupun using pseudopodium, kaki palsu. Next, most are aquatic. Maksudnya organism dalam kingdom protista ni semuanya hidup dekat dalam air, sama ada marine ataupun air masin ataupun fresh water, iaitu air tawar. Lastly, organism in kingdom protista can be divided into 2 groups ataupun sub-kingdom. So the term group ataupun sub-kingdom ni sebenarnya adalah sejenis taxa ataupun sejenis taxon di dalam taxonomy. So sebelum ni awak belajar taxonomy tu ada 8, starting from domain, kingdom sampailah ke species. Tapi sebenarnya akan ada beberapa division lain ataupun taxon lain yang kita tak jumpa di dalam 8 taxa yang kita dah belajar sebelum ni, sebab dia berada di antara. So in this case, group ataupun sub-kingdom berada di antara kingdom and phylum. Sebab tu dia adalah sub-kingdom.
Okay, so kingdom dia adalah protista. Selepas kingdom, sepatutnya phylum. Tapi organism yang kita jumpa dalam kingdom protista ni, kita boleh categorize lagi kepada satu karakteristik yang berada di antara level kingdom dengan level phylum. So dia terlampau spesifik untuk masuk dalam kingdom, tetapi dia terlampau general untuk masuk di dalam phylum. So dia akan jadi tengah-tengah. Sebab tu kita wujudkan satu lagi taxa yang tengah-tengah antara kingdom dengan phylum yang kita panggil sebagai group ataupun sub-kingdom. So perkataan group kalau kamu jumpa bukan simply bermaksud kumpulan. Dia adalah sejenis taxa. Nama lain dia adalah sub-kingdom. So organism dalam kingdom protista kita boleh divide into two groups, iaitu sama ada dia macam plant yang kita panggil sebagai algae ataupun dia macam animal yang kita panggil sebagai protozoa. Kenapa kita cakap algae tu plant-like? Because they are photosynthetic. Meanwhile, kenapa protozoa tu kita panggil sebagai animal-like? Sebab they are motile. So itu two groups in kingdom protista. So the next subtopic is to classify protista based on groups or sub-kingdom. So macam kita tadi, the first groups yang macam plant adalah algae. So make sure boleh state an example organism for each of the group in kingdom protista. So for algae, the example is Chlamydomonas. So gambar ni adalah gambar Chlamydomonas. Chlamydomonas ataupun algae, they are unicellular. And then kenapa dia adalah plant-like protista? So first character is because the cell wall is made of cellulose. Second character is they are also photosynthetic. Maksudnya dia boleh buat photosynthesis untuk gain food. Sama macam plant. Next, in terms of photosynthetic pigment, dia pun ada chlorophyll A dan juga chlorophyll B. So chlorophyll adalah a type of pigment important in photosynthesis untuk convert light energy into carbohydrate. Cuma chlorophyll tu ada banyak jenis. Ada A, ada B dan juga ada C. Ada 3 jenis chlorophyll. So in plant, dalam plant yang wujud kat dunia ni, semuanya ada chlorophyll A and B. So Chlamydomonas sama macam plant, chlorophyll dia jenis A and B. That's why kita kata algae ni adalah plant-like protista. Next, so algae pun store energy ataupun store food as starch. Sama macam plant. Plant pun simpan energy dia dalam bentuk starch. And the last similarity between algae dan juga plant adalah dia punya cup-shaped chloroplast. Algae pun ada chloroplast sama macam plant. Cuma yang spesifik kepada algae ni, dia punya chloroplast tu dalam bentuk cup shape, macam cawan. So kalau tengok gambar ni pun kita nampak dia punya chloroplast adalah dalam bentuk cup shape. So ni adalah dia punya chloroplast. So dalam chloroplast itulah yang kita akan jumpa chlorophyll A dan juga chlorophyll B. So that's why dia adalah photosynthetic ataupun boleh buat photosynthesis. So within the cell wall tu yang kita akan jumpa cellulose. Okay, lastly, untuk algae dia ada satu karakter yang macam animal, iaitu dia adalah motile. Sebab kalau plant mesti non-motile, plant tak boleh bergerak. Tapi untuk protista iaitu algae ni, dia boleh bergerak sebab dia ada 2 flagella untuk allow the algae to swim. So unlike plant, algae can move. So ini the only character yang algae ada yang macam animal. Tapi oleh kerana lebih banyak karakter yang macam plant, that's why generally kita anggap group algae adalah plant-like protista, bukannya animal-like protista. Okay, untuk protozoa, example yang awak kena hafal adalah amoeba. So amoeba ni awak biasa dengar lah. So the animal-like protista adalah protozoa. So karakter yang penting adalah first, sama juga, they are also unicellular organism. So in terms of kenapa kita panggil protozoa ni animal-like protista, yang paling obvious sekali adalah mestilah in terms of motility.
So protozoa adalah motile, tapi motile dia bukan menggunakan flagella tapi menggunakan pseudopodium. So pseudopodium merujuk kepada kaki palsu ataupun pseudopod. Kenapa palsu? Sebab kaki tu boleh berubah-ubah. And then it's not a true foot, bukannya kaki yang betul. Dia basically a projection of the cytoplasm yang boleh berubah-ubah. Itu first. Second, protozoa adalah heterotroph, sama macam animal. Animal pun tak boleh buat makanan sendiri. Animal kena makan animal yang lain untuk gain energy. Spesifik untuk amoeba ini, dia heterotroph tapi by undergoing phagocytosis. So dia punya feeding mechanism adalah by phagocytosis. So what is phagocytosis? So phagocytosis basically means that the amoeba will engulf their prey inside a food vacuole. Dia akan guna dia punya pseudopod untuk surround the food particle and then trap the food into food vacuole. So kalau kita tengok dalam gambar ni, so ni adalah food vacuole. So maksudnya yang di dalam food vacuole tu adalah makanan yang sudah kena trap. Oleh siapa? Oleh dia punya pseudopod, kaki palsu dia. Next, protozoa undergo asexual reproduction only. So the last character untuk protozoa adalah it has contractile vacuole. So the last subtopic for kingdom Protista is to state the importance of Protista. So there are few importance of Protista. So the first ataupun the main importance of Protista is as a food source. An example of Protista as a food source adalah chlorella. So chlorella adalah a type of green algae. Satu kalau tengok gambar ni dia colour hijau. So dia adalah algae. Dia bukannya protozoa, dia adalah algae. So as a food source tu maksudnya kamu kena tengok in terms of aquatic ecosystem. So macam tadi saya kata semua Protista hidup dalam air, sama ada marine ataupun freshwater. So chlorella pun sama, dia pun adalah aquatic, iaitu mainly adalah marine. So in terms of as food source, kita kena tengok Protista ni, iaitu chlorella ini as a producer di dalam food ecosystem. Dalam ekosistem dalam air itu adalah sebagai producer, sebab dia boleh buat makanan sendiri, sebab dia boleh perform photosynthesis. So organism lain akan makan chlorella ni as a food source. So itu yang pertama in terms of ecosystem. So as a food source pun kita boleh tengok in terms of human, sebab chlorella adalah an example of algae yang kita guna sebagai health supplement, sebab it is high in folate, several vitamins, minerals, proteins as well as amino acids. The second importance of Protista is pathogenic. For example, Plasmodium. Pathogenic, macam saya kata sebelum ni, adalah anything that can cause disease kita panggil sebagai pathogenic. So tak semestinya bakteria sahaja yang boleh become pathogenic. It's anything that can cause disease to human, kita categorize sebagai pathogenic. So in this case, Protista that can act as pathogen to human adalah Plasmodium. So Plasmodium ni adalah sebenarnya parasite, because it can cause malaria disease in human, yang boleh menyebabkan malaria dekat human. So Plasmodium ni adalah protozoa, bukannya algae. So dia adalah heterotroph, iaitu dia adalah parasitik. So dia jadikan human sebagai host dan juga mosquito sebagai dia punya vector. Untuk dia kena transfer between human, dia perlukan vector. So vector tu penghantar sahaja. So Plasmodium is being transmitted by female Anopheles mosquito. So ada specific species of mosquito sahaja yang boleh transmit, yang boleh jadi vector kepada Plasmodium parasite. So once the Plasmodium has entered our blood, dia akan multiply di dalam our red blood cell. So red blood cell kita lama-lama akan pecah, sebab dalam tu akan ada banyak anak-anak Plasmodium ni. So that's why people yang ada malaria akan jadi demam, sebab sel dia technically burst, damage.
Another importance of Protista is in sewage treatment, iaitu dalam pembersihan sisa kumbahan. So ni lebih kepada importance towards human lah. Okay, so first is use in wastewater purification process. Kenapa? Sebab protozoa ni akan feed on suspended bacteria. Macam saya kata tadi, protozoa adalah heterotroph. So dia akan makan other protozoa ataupun other bacteria. So bila kita letak protozoa di dalam air kumbahan, protozoa tu akan makan bakteria-bakteria ataupun other protozoa yang lain yang boleh membahayakan kesihatan manusia. So basically kita akan menggunakan Protista ni untuk membersihkan air kumbahan tersebut so that we can recycle the water, jadilah drinking water semula. So next, at the same time, protozoa tu lepas dia eat all the bacteria, the harmful bacteria, dia akan release inorganic nutrient yang dia tak perlukan, and then dia akan menyebabkan air treatment tadi lebih bernutrient. Okay, that's it for kingdom Protista.